Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom sekali lagi. Ya, puji Tuhan, dengan senang hati kami menyambut Bapak Saudara yang datang hari ini untuk bersama-sama di tempat ini. Kita beribadah bersama-sama karena Tuhan Yesus baik. Maka segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Dan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, puji Tuhan, hari ini menjadi hari yang indah untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari persiapkan hati kita, persiapkan segenap hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa terlebih dahulu, berserah kepada Dia, Allah yang sungguh baik, Allah yang merancangkan rancangan terbaik bagi setiap anak-anaknya. Kita yang percaya kepada Dia, Bapa kita, Bapa yang kekal, senantiasa ada di dalam lindungan, ada dalam pertolongan Tuhan. Oleh karena itu katakan syukurmu atas segala kemurahan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dia menyucikan kita dengan darahnya yang mahal, darahnya yang kudus, supaya kita layak menghadap kepada Dia, Allah yang sungguh baik, Allah yang kudus, membawa persembahan pujian, meninggikan Dia. Haleluya. Dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, Kau buktikan betapa besar kasih-Mu atas kami. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu, bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku Allahmu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, pilu-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Mari saudara kita pelajari lagu ini. Kita mau katakan darah Yesus satu-satunya yang melayarkan kita, menebus kita, membayar lunas segala hutang dan dosa kita. Darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan
pengorbanan termulia dilakukan oleh Yesus ketika ada disalib bagi kita, menyerahkan nyawanya, menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Itu bukti kasih terbesar dari Allah. Allah menyerahkan hidupnya bagi kita. Pengorbanan yang sungguh besar, dan itu yang teragung termulia, yang kita terima pemberian Allah yang ajaib. Mari dengan rasa syukur yang amat dalam di hatimu, jikalau nyawanya saja Tuhan sudah berikan bagi kita, maka tidak ada perkara yang sulit yang tidak Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh Yesus, mari angkat tangan saudara di hadapan Dia. Allah berkata bahwa 2-3 orang berseru dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ketika kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Dia, mengangkat tangan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan kehadirannya. Dan itu jauh lebih penting dari apapun. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, tidur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, tidur-Mu yang menyembuhkan sakitku, salib-Mu Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Itu yang membuat kami menjadi anak-Mu. Kau pakai kami menjadi alat-Mu. Tidak ada yang dapat kami lakukan membalas segala kebaikan Tuhan selain hati kami meluap dengan ucapan syukur, meninggikan Engkau di pagi hari yang indah ini Tuhan. Berkati kami semua jemaat Tuhan di hari ini. Engkau melawat setiap kami. Engkau pertemukan diri-Mu dengan setiap kami, supaya kami mengalami jamahan lawatan Tuhan secara khusus, secara pribadi. Berkati kami sekalian Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan untuk bersorak-sorak memuliakan Tuhan lewat pujian pengagungan kami yang lebih lagi bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Salam sekali lagi Bapak Saudara.
Bapak Saudara, ya. Tapi saya merasakan pasti Bapak Saudara mengalami kebaikan Tuhan, amin. Ya, karena senyum kan tidak bisa terlihat, ada masker yang menutupi gitu ya. Tapi apapun yang ada di dunia ini, sebenarnya tidak ada satupun menjadi alasan bagi kita untuk bersorak memuji Tuhan, amin. Untuk tidak bersorak, untuk tidak bersuka cita, maksudnya begitu ya. Semua ada dalam rancangan Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur, bersuka cita untuk memuji Tuhan kita. Terima sukacita surga, haleluya. saudara sedang merasakan mulai agak-agak gerah gitu ya. Mungkin salah satu di antaranya. Oke, ya kita lanjut. Kita memuji Tuhan, katakan Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar.
keluar dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Sebabnya jangan lupa setiap hari kita berusaha untuk selalu menaikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan, karena hati kita pasti diberkati, disenangkan ketika kita memuji Tuhan. Mari Bapak Saudara, lebih dalam lagi kita persiapkan hati kita menerima berkat terbesar. Firman-Nya adalah kekuatan bagi hidup kita. Saya rindu setiap kita jemaat Tuhan membuka hati lebar-lebar, membuka hati dalam-dalam terhadap kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan itu kekal dan tidak berubah. Dia ada bagi kita untuk memberkati sejemaat Tuhan. Saya rindu setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tidak satu pun di antara kita yang terluput, terabaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kita menjadi kuncinya, masing-masing pribadi kita menjadi kuncinya. Bukan orang lain, bukan seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pembicara, tapi firman Tuhan itu kekal dan tidak berubah. Dia sanggup menjamah, melembutkan hati sekeras apapun. Jikalau ada kerinduan bagi orang itu untuk datang mengalami jamahan Tuhan. Rohnya yang hidup memulihkan, Rohnya yang hidup menyadarkan, Rohnya yang hidup menginspirasikan, Rohnya yang hidup menjamah setiap kita. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati, buka hati, tuh jamahanmu berserapanmu di hadiratmu.
Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah kami yang sungguh baik ya Tuhan. Atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, Engkau menghantarkan kami untuk hadir di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu, kuatkanlah setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu sebagai pedoman di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, Engkau jamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kembali kita bisa bertemu bersama di tempat ini. Dan saya mengucapkan juga selamat menyaksikan untuk setiap jemaat yang sedang menonton dari rumah. 很高兴我们今天早上能够再聚在一起在这里，然后也很高兴在家里的朋友弟兄姐妹们也可以参与我们这个聚会。 Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini tema khotbah kita yaitu tentang integritas. 亲爱的弟兄姐妹们，今天早上的题目就是关于诚信。 Tentu adalah kita sebagai orang Kristen, Tuhan mengharapkan setiap kita, hidup kita haruslah penuh dengan integritas. 当然，我们成为基督徒的人，我们的上帝也很渴慕我们大家可以变成一个有一个诚信的基督徒。 Karena Tuhan Yesus sendiri di masa hidupnya di dunia ini, Dia sudah memberikan satu teladan yang begitu baik, yang begitu sempurna 因为耶 tentang 稣， integritas. 因为耶稣在这个地上的时候，他也是给我们一个好的榜样，就是他活着一个有诚信的一个生活。 Dan Tuhan juga sudah memberikan amanat kepada setiap kita orang Kristen untuk bisa memberitakan kabar baik yang sudah Tuhan Yesus sampaikan. 然后上帝也让我们命令了我们要传福音，就是好像耶稣基督这样传给我们的这个救恩。 Dan kabar baik itu bisa tersampai dengan baik kepada orang-orang yang belum percaya. Bukan hanya dengan kita pandai menginjil, pandai berbicara. 然后这个好的消息就是传给那个还没相信神的人，也是不是单单我们只会厉害讲话，但是我们就是有一个心要来传讲这个福音。 Tetapi apakah hidup kita ini bisa menjadi teladan di dalam integritas bagi orang-orang yang tidak percaya? 但是是否在我们的生活上，我们可以做一个好的榜样给别人看呢？ Bapak Ibu, 亲爱的弟兄姐妹们， baru-baru ini kita mendengar sebuah berita. 最近我们听有一个新闻， Ada seorang hamba Tuhan dari Batam. 有一个来自巴旦岛的这个神的仆人， Hamba Tuhan dari Batam ini dia menukar uang $10.000 这个 di 神 Singapura. 这个神的仆人，他换了一个新币，就是1万新币。 Katanya $10.000 ini dia temukan di baju bekas karena dia juga jualan baju bekas gitu. 他说这个新币是从那个二手货的衣服里捡到的。 Ya, dia bawa ke Singapura, dia 他 tukar 带去新加坡，然后他换了， dan berhasil. 然后成功。 Padahal ternyata uang ini adalah uang palsu. 其实这个新币是假的新币，假币。 Tetapi akhirnya ketahuan kejahatan yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini. 到最后这个事情也是被发现了， Dan hamba Tuhan ini ditangkap, ya. 这个神的仆人也是被抓了。 Dan dia juga mengaku bahwa hasil dari uang yang dia tukar itu dia mainkan untuk bermain judi. 他也承认了，他把这些钱拿去赌博了。 Nah, jadi akhirnya hamba Tuhan ini harus menanggung setiap perbuatan yang dia lakukan. Saat ini dia ditangkap dan dia dipenjara. 然后这个神的仆人呢，他就
被抓了，被关在新加坡的牢。 Perbuatan hamba Tuhan ini tentu adalah sebuah perbuatan yang tidak berintegritas. 这个神的仆人所做的事，就是不符合上帝的，就是没有诚心的一个基督徒。 Bukan hanya membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri, tetapi juga membawa image, dampak yang buruk bagi kekristenan, bagi gerejanya. 不仅给自己带来不良影响和形象，而且也给基督教会和教会带来不良的影响。 Akibatnya bisa saja ada yang kecewa dan pergi dari gerejanya. 结果呢，可能有些人感到失望，离开了教会。 Atau bisa saja ada jiwa baru yang dia injili, kemudian jiwa baru ini mendengar tentang kasus dari pendeta ini, kemudian dia tidak jadi percaya kepada Tuhan Yesus. 也许也有些人就是被这些神的仆人传福音的人，他们就听到这个消息就离开了上帝。 Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa kehidupan orang Kristen, seorang hamba Tuhan yang tidak berintegritas bisa membawa ancaman bagi penginjilan. 所以说，如果一个神的仆人或者我们基督徒的人，如果在心里没有一个诚信的行为的话，我们就会有一个威胁了，对教会有一个威胁。 Dan ancaman seperti ini bukan hanya kita temukan sesungguhnya di zaman ini, tetapi di zaman rasul-rasul kita sudah menemukan ada ancaman. 这个威胁不仅单单在我们的时代，在以前就是这些先知们的时代也是已经有这个威胁了。 Yaitu ada pemimpin-pemimpin rasul sendiri, yaitu Rasul Petrus yang hidupnya tidak berintegritas. 就是彼得之前的彼得也是有这样的行为，就是没有诚信。 Mari kita buka di Galatia pasal yang ke-2. 我们来打开我们的圣经，在加拉太书第2章。 Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-14. 加拉太书第2章第11到第14节。 Ya Bapak Ibu, saya minta izin untuk tetap memakai masker ya, karena kadang-kadang saya bisa batuk. 我先和大家我先告诉大家，我一直戴着口罩，因为我怕等一下我有咳嗽或者有什么。 Oke, saya akan membacakannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir atau bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? 加拉太书第2章第11到第14节这里说，后来基发到了安提阿，因他有歌责之处，我就当面抵挡他。从雅各那里来的人未到以先，他和外邦人一同吃饭，机子他们来到，他因怕分割离的人，就退去与外邦隔开了。其余的犹太人也都随着他装甲，甚至连巴拿巴也随或装甲。当我一看他们行的不正，与福音的真理不合，就在众人面前对基发说：你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么
怎么还勉强外邦人随犹太人呢？ Ya Bapak Ibu, perikop firman Tuhan yang kita baca ini bercerita tentang Petrus, Kefas. Kefas di situ artinya adalah Petrus. 其实刚才我们所读的这个经文的背景的故事，就是在安提亚，就是关于这个彼得。 Petrus bersama Barnabas dan beberapa orang Kristen Yahudi. 彼得、巴拿巴和这些犹太人的基督徒， Mereka datang ke Antioquia. 他们来到安提亚， Ya, bisa dikatakan mereka hidup beberapa lama di sana. 可以说他们住在一起的，就是相处在一起。 Kemudian mereka bergaul erat dengan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. 然后他们也跟这些不是犹太人的基督徒相处了。 Bahkan mereka sering, boleh dikatakan sering makan bersama, sering melakukan perjamuan makan bersama. 甚至他们也行了这些宴会，一起同吃。 Orang-orang Kristen yang bukan Yahudi ini artinya mereka ini tidak menjalankan hukum Taurat ya. Mereka tidak disunat. 这些没有血统的犹太基督徒呢，他们是没有做这个割礼的事。 Dan Petrus, Barnabas dan orang-orang Kristen Yahudi yang bersama mereka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. 彼得、巴拿巴和这个犹太的基督徒和这些不是犹太人的基督徒，他们相处得很好。 Fun-fun saja mereka berkumpul bersama, makan bersama dengan orang-orang Kristen yang bukan 就 Yahudi. 是过着一个平常的事情而已，就是同吃饭啊这些东西而已。 Tetapi sampai suatu saat 但是到了最后， kemudian datang orang-orang Kristen Yahudi, kira-kira seperti itu. 然后来了这些犹太的基督徒。 Dari Yerusalem. Mereka ini dikatakan adalah orang-orang dari kelompoknya Yakobus, kira-kira. 就是雅各这些的小组从这些耶路撒冷来的， Mereka juga datang ke Antioquia. 他们也来到 ketemu Petrus. 他们也来到安提阿，见了彼得。 Dan mereka ini boleh dikatakan orang Kristen, tetapi masih memegang teguh Taurat, hukum-hukum Taurat gitu, tradisi Taurat. Masih memegang tradisi Taurat dengan kuat, walaupun mereka sudah Kristen. 他们虽然是基督徒，但是他们就是很严格的去行这个律法。 Ya, mereka bersunat tentunya. 他们隔离，对。 Dan mereka ini tidak suka kalau lihat ada orang Kristen Yahudi yang bergaul dengan orang Kristen bukan Yahudi. 他们不喜欢看到这些犹太人和这个外邦人，就是不是犹太人的一起同吃的。 Mereka tetap melihat ada pemisah, ada sekat antara orang walaupun sama-sama sudah Kristen, tetapi karena dia bukan Yahudi, saya tetap tidak boleh bergaul dengan mereka. 因为他们觉得，如果和这些不是犹太人的人相处的话，就是好像有一个东西拦阻了他们。 Nah, melihat orang-orang ini datang, waktu Petrus melihat orang-orang dari kelompok Yakobus ini datang, 当彼得看到这些雅各人的小组们来到了安提亚的时候， tiba-tiba Petrus berubah sikap. 突然间彼得的行为形态就变了。 Yang tadinya dia begitu akrab dengan orang-orang bukan Yahudi yang ada di Antioquia, orang-orang Kristen. 起初他是和这些不是犹太人的人相处得很好的， Bahkan makan bersama. 同吃。 Tiba-tiba dia dikatakan di situ dia mengundurkan diri. 突然间这里说了他退去了， Artinya dia itu berusaha untuk mencari aman. 就是说 Seperti itu. 他要找一个比较安全的地位， Karena dia melihat ada orang Kristen Yahudi yang datang. Petrus berusaha untuk mencari aman bagi dirinya sendiri. 因为他看到了这些从耶路撒冷来的这些犹太人来到这个安提阿，所以他
就是尽力了去找比较安全的地位。 Saudara, apa yang dilakukan Petrus ini sesungguhnya tidak benar. 其实彼得所做的这些东西不符合的，不正的， Tidak sesuai dengan kebenaran Injil. 不符合真理。 Petrus sesungguhnya dia tahu bahwa tidak ada lagi pemisah ya antara orang Kristen yang bukan Yahudi dengan orang Kristen Yahudi. 其实彼得本身他是知道的，这个犹太人和这些不是犹太人的人是没有一些东西可以拦阻的，没有隔离的， Semuanya itu sama di dalam Tuhan. 在神的面前是一样的， Tidak ada lagi Yahudi bukan Yahudi. 没有这些犹太人或者不是犹太人的。 Pernah suatu kali ketika Petrus mendapatkan penglihatan dari 就是 Tuhan, 有一天，就是彼得有了音像，得到了音像， Petrus diminta untuk mengabarkan Injil kepada Cornelius. Cornelius itu adalah orang yang bukan Yahudi. 彼得就是有一个被呼召要传福音给这些人，给一个人。 Dari peristiwa itu Petrus akhirnya sadar bahwa ternyata keselamatan itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang yang bukan Yahudi. 从这件事情，彼得就发现了，就是这个福音呢，不是只单单传给这些犹太人，也是可以传给外邦人的。 Coba kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-10. 我们来读一下《使徒行传》第10章 Ayat yang ke-28 saya akan bacakan. 第28节。 Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. 使徒行传第10章第28节这里说，就对他们说：你们知道犹太人和别国的人，亲近往来本是不合理的，但神已经指示我，无论什么人都不能看作疏而不洁净的。 Kemudian selanjutnya di ayat ke-34, 35, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. 然后第34到35节这里也说了，我真看出神是不偏待人。原来各国中那敬畏主行义的人都为主所悦纳。 Jadi dari sini kita mengetahui bahwa Petrus sesungguhnya sudah tahu bahwa tidak ada yang membedakan antara dirinya sebagai orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. 所以在这里我们也看到了彼得本身已经知道了这个犹太人和外邦人是没有分别的， Semuanya sudah satu, semuanya sudah sama di dalam Tuhan Yesus. 在神的面前，在神的眼里是一样的。 Bahkan di dalam sidang ketika di Yerusalem, ketika Petrus dan rasul-rasul bersidang, 然后在这些耶路撒冷的时候， coba kita buka di Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 8 sampai 11. 我们再打开我们的圣经，在使徒行传第15章第8到第11节， Apa yang dikatakan Petrus sebagai pemimpin gereja? 彼得说了什么呢？ Dikatakan bahwa Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu dengan suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. 使徒行传第15章第8到第11节这里说，知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，又接这信接近了他们的心，并不分他们我们。现在为什么
现在为什么试探神要把我们祖宗和我们说不能服的恶放在门徒的景象上呢？我们的救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。阿们。Jadi Petrus sebagai pemimpin gereja, pemimpin para rasul pada waktu itu tidak setuju. 所以彼得成为领袖，在那个时候他不愿意，他不同意。 Karena ada pendapat, ada perdebatan yang mengatakan bahwa orang Kristen yang bukan Yahudi mereka juga harus disunat dan mengikuti hukum Taurat Musa. 因为他觉得外邦人就是不是犹太人的，他们也是要行这个割礼的事。 Tetapi dari pernyataan Petrus tadi kita membaca bahwa dia tidak setuju dengan saran itu. 就是因为刚才我们所读的，就是彼得他是不同意这些外邦人，就是也被这个割礼的。 Jadi Petrus sesungguhnya dia sudah tahu. 其实彼得他已经知道了， Tetapi kita melihat apa yang dilakukan Petrus. 但是我们看彼得所做的是什么呢？ Ia dikatakan mengundurkan dirinya, menjauhi mereka. Ya, bisa dikatakan dia menjauhi orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang Kristen yang tidak bersunat. 这里却说了彼得就是退去，就是隔开了他们。 Nampaknya Petrus itu takut dicap sebagai orang yang mungkin melanggar hukum Taurat Musa oleh orang-orang Yahudi dari Yerusalem. 就是彼得害怕他会被那些耶路撒冷的犹太人说他就是takut dicap sebagai orang yang melanggar hukum Taurat. 就是怕就是他就是不敬畏这些律法。 oleh kelompok orang-orang Yakobus tadi. 就是刚才这个雅各门的小组们。 Petrus lebih menjaga supaya image-nya ini tidak rusak daripada dia harus mempertahankan integritasnya, imannya, kebenarannya yang dia miliki. 彼得他就是比较注意他的形象，跟着并彼得比较在意他的形象，不管他的这个有没有诚心的这个心态，诚信的心态。 Sehingga tadi kita baca bagaimana Paulus menegur Petrus. 然后我们也看到使徒保罗怎样来提醒这个彼得呢？ Paulus mengatakan bahwa kelakuan yang dilakukan oleh Petrus itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. 保罗就说了，你彼得所做的、所行的，就是不符合真理。 Bahkan Paulus mengatakan Petrus, Barnabas dan orang-orang Kristen Yahudi itu bertindak seperti orang yang munafik. 而且保罗也说了，彼得、巴拿巴和这些犹太人的基督徒，他们就是有虚假。 Bapak Ibu, munafik itu adalah lawan dari integritas. 虚假就是和这个正心是相反的。 Lawan dari integritas adalah munafik. 正心的相反就是虚假。 Integritas itu mungkin kita semua tahu bahwa integritas itu artinya adanya satu kesamaan ya antara apa yang ada di dalam hati kita dengan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sama, selaras, klop. 诚心的意思就是我们所做的、我们所说的，就是符合我们。 对不起，我们所行的符合我们所说的。 Apa yang kita imani, kita percaya, kita lakukan. 我们所信的，我们去行。 Ya, bukan berpura-pura, bukan memakai topeng. 不是虚假的，不是戴一个面具的。 Dan apa yang dilakukan oleh Petrus ini tentu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai perbuatan yang munafik. 就是刚才彼得所做的，就是有虚假的。 Karena dia lakukan itu tidak sesuai dengan iman yang dia miliki, kebenaran yang dia percayai. 因为他所行的不符合他的信心、他的信仰。 Bapak Ibu, Tuhan tidak mau setiap anak-anak Tuhan hidup di dalam kemunafikan. 神也不愿意我们这些信他的人在生活里面有这个虚假。 Kalau kita baca tadi perikop tadi, kita melihat bagaimana
kemunafikan itu begitu cepat. 刚才我们所读，我们可以看到这个虚假这样的快改变了， begitu cepat menular, ya, begitu cepat dilakukan oleh orang lain. 那么快的传染给别人。 Bukan hanya COVID-19 yang cepat menular, tetapi kemunafikan itu juga cepat menular, Bapak Ibu. 不是只单单这个疫情很快的传染，但是这个虚假也是很快的传染给别人的。 Apa yang kita baca tadi, begitu Petrus berubah sikap, 我们所读的，当这个彼得改变的时候， maka diikuti juga oleh orang-orang Kristen yang lain. Bahkan Barnabas mengikuti kemunafikan dari Petrus. 然后其他的基督徒他也是改变了，甚至这个巴拿巴也是改变。 Kita melihat bagaimana efek dari kemunafikan. 我们看这个虚假的威胁是有多厉害， Bisa ditularkan dari satu orang ke orang yang lain. 可以传染到一个人到其他的人。 Mengapa bisa demikian? 为什么会这样呢？ Karena sesungguhnya itu kita ini sudah terbiasa hidup di dalam topeng, ya, atau kemunafikan. 为什么呢？因为我们人啊，就是习惯了活在一个戴一个面具的行为。 Jujur saja Bapak Ibu sekalian, ya, 实话说， kita ini gampang sekali bersandiwara, gampang sekali berpura-pura atau memakai topeng. 我们人就是很容易就是戴一个面具或者做一个戏。 Itu sadar atau tidak sadar itu saudara lakukan itu di dalam setiap hari. 就是不知不觉我们在我们的行为、我们的生活当中，我们有做这样的事。 Walaupun Tuhan Yesus sudah menebus kita, 虽然耶稣已经把我们赎回了， sudah memulihkan hidup kita, 把我们的生活医治了、恢复了， tetapi kita membutuhkan proses, ya, untuk terus berubah. 但是我们需要一个过程要改变。 Karena kemunafikan ini sudah kita lakukan sejak kita masih kecil, masih muda, sampai kita saat ini. 因为这个虚假的行为，就是从我们小、我们成人、我们到我们年老，这个不断的有这个虚假的。 Bapak Ibu, kalau kita baca di medsos atau di berita-berita, 如果我们看有新闻或者在网站， kita menemukan banyak yang mengatakan bahwa gereja-gereja di Eropa, di Amerika sudah banyak yang sepi. 我们有听过在这个美国或者在澳洲那边的教会就是比较安静的， Gereja banyak yang beralih fungsi. 太多的改变了， Gereja jadi museum. 这个教会变成了一个 Museum. Tempat pameran gitu, kira-kira seperti itu. 就是博物馆，变成了一个博物馆。 Bahkan dikatakan banyak gereja yang berubah jadi masjid. 也听了这个教会变成了这个Jadi masjid. 回教徒的这个 Di Jawa. 回教堂， Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? 为什么会这样呢？ Bukankah Eropa, Amerika adalah pusat dari kekristenan? 不是美国和这个澳洲是一个基督徒最大的呢？ Dari sini kita melihat ternyata banyak orang Kristen yang meninggalkan, sudah tidak mau datang ke gereja. 在这里我们可以看到，这个基督徒呢，他们就是已经远离了上帝，远离了神了，离开了教会。 Apalagi mau mengharapkan jiwa baru, orang yang baru mau percaya kepada Yesus datang ke gereja. 要怎样来渴望、来盼望这些新的基督徒来到教会呢？ Ini 来 salahnya di 信神的 mana? 人来到教会呢？ Salahnya di Injil, di Alkitab, firman Tuhan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan lagi? 错在哪里呢？是不是在圣经教导这些方面呢？
ternyata salahnya bukan di situ. 原来他的错误不是在这里。 Berdasarkan riset ya, penelitian, 如果 yang 去 salah itu ternyata adalah banyak sekali para pemimpin gereja ini tidak menjadi teladan, tidak berintegritas. 错是在这个就是在教会的领袖们，他们没有做一个好的榜样，在他们的行为上或者他们在语言上没有做一个好的榜样。 Banyak pelayan Tuhan yang tidak berintegritas. 太多神的仆人，他们没有这个诚信， Akhirnya membuat orang untuk malas datang ke gereja. 让了这些人就是懒惰来到教会。 Karena datang ke gereja tidak ada bedanya dengan datang ke tempat lain. 因为来到教会跟去别的地方没有分别。 Jadi masalahnya adalah orang Kristen, para pemimpin gereja yang tidak memberikan teladan di dalam integritas. 所以错就是在这个教会们的领袖，他们没有做一个好的榜样。 Dan hal yang kedua, kenapa kemunafikan itu memiliki dampak yang buruk? 第二方面，为什么这个虚假会带来的一个威胁呢？ Yaitu bahwa orang lain tidak bisa melihat kebenaran di dalam kita tentang Tuhan. 因为别人没有看到了在我们身上有神的真理， Orang lain tidak bisa melihat kebenaran Injil. 他们不能看到神的真理在我们的生活上。 Apa yang dilakukan oleh Petrus ini tentu sangat menyakitkan hati orang-orang Kristen bukan Yahudi yang ada di Antioquia. 彼得所做的，刚才所做的就是退弃或者隔开这些外邦人，就是不是犹太人的，就是让这些不是犹太人的人的心伤心了。 Mereka pasti sakit hati lihat Petrus. 他们肯定伤心的。 Tadi kamu baik-baik dengan kami, kamu begitu ramah dengan kami, kamu mau bergaul bahkan makan bersama dengan kami. Kok tiba-tiba sekarang kamu menjauhi kami? 因为起初你和我们是很好的嘛，一起同吃，一起相处，但是到最后你为什么突然间隔开了、退弃了呢？隔离了我们了呢？ Kamu seolah-olah menganggap kami ini najis, 就好像我们就是不洁净的人， tidak pantas untuk berteman. Ya. 不配和你们做朋友。 Perbuatan Petrus ini bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik kepada jemaat di Antioquia. 这些彼得的行为呢，就是会让这些安提亚的教会的人会感觉到很绝望。 Mereka akhirnya bisa saja meminta diri mereka untuk disunat. 他们会把他们自己本身要去割礼。 Ada mereka bukan orang Yahudi. 其实他们不是犹太人， Tujuannya supaya mereka bisa diterima. 就是要他们可以被接受，所以他们要割礼， Akhirnya kebenaran tentang Injil berubah. 直到这个真理在那里就改变了。 Jadi keselamatan itu bukan karena anugerah, bukan karena Yesus. Tetapi keselamatan itu harus plus dengan melakukan hukum Taurat. 所以这个救恩呢，不是因为神的救恩呢，就是但是要要循律法。 Atau mereka juga bisa meninggalkan kekristenan karena mereka kecewa. 然后他们也是可以离开了这个基督徒，因为他们已经绝望了， Karena mereka merasa mereka dihina. 因为他们觉得他们被羞辱， Mereka merasa mereka tidak diperlakukan sebagai satu keluarga. 他们不觉得他们就是被当作是一个家人。 Jadi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana akibat perbuatan yang dilakukan Petrus itu sungguh besar. 所以我们可以看到，这个彼得所做的行为，就是有很大的很大的结果，很大的结果。 Oleh karena itu Paulus dengan keras dikatakan ya, dengan keras bahkan di depan umum langsung menegur Petrus 所以 dan pengikut-pengikutnya itu. 所以保罗就在刚才我们所读的，在加拉太书刚才所读的，就是保罗就是提醒了彼得，在
众人面前提醒了彼得。 Dikatakan di ayat yang ke-14, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? 就是保罗在众人面前对基法说了：“你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？” Saudara, kalau dibahasakan secara sederhana, 如果用简单的话来说的话， apa yang dikatakan Petrus itu kira-kira seperti ini. 彼得说了刚才的话是这样： Kamu yang mengaku orang Kristen, 你承认你是基督徒， tetapi hidup kamu itu seperti orang dunia. 但是你的生活就好像世界上的人， Tidak hidup menurut kekristenan. 不符合真理。 Bagaimana bisa kamu mengajak orang untuk menjadi orang Kristen? Bagaimana kamu bisa memaksa orang untuk datang percaya kepada Tuhan? 你要如何带领这些还没相信的人来相信神呢？ Ya. Kira-kira seperti itu apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Petrus. 就是好像刚才我们所翻译的这样的简单的话。 Jadi menurut Paulus, 所以保罗说， kemunafikan seseorang, apalagi pemimpin gereja, bisa menghalangi orang untuk datang percaya kepada Tuhan. 一个人的虚假，就是领袖们的虚假，就是会拦阻了还没相信神的人来到教会。 Dan bicara soal kemunafikan, Tuhan Yesus juga begitu keras ketika menentang orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. 如果讲到这个虚假的话，耶稣也是大大的提醒了这些法利赛人。 Yang paling tidak disukai oleh orang Tuhan Yesus dari orang-orang Farisi itu adalah kemunafikan mereka. 耶稣基督最不喜欢的就是这个虚假的法利赛人， Karena perbuatan mereka itu punya dampak yang besar. 因为他们的所作所为就是有很大的这个影响， Yaitu bisa membuat orang untuk tidak datang kepada Tuhan. 就是会让人不来到神的面前， Orang jadi kecewa, tidak percaya kepada Tuhan. 人会绝望，不要来到神的面前。 Sehingga Tuhan Yesus begitu keras ketika mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. 所以耶稣就在他们的面前，在众人的面前就提醒了这个法利赛人。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita menyadari bagaimana bahwa kita ini sesungguhnya ada orang-orang yang suka memakai topeng. 如果我们觉得我们是一个很喜欢戴面具的人， Kita orang-orang yang suka berpura-pura. 我们是一个很喜欢虚假的人， Kita selalu ingin dilihat sebagai orang yang baik. Padahal belum tentu kita adalah orang yang baik. 我们喜欢做一个很好的事在人的面前，其实我们所做的不是好的。 Kita mungkin suka mengkritik, ya, menghakimi orang yang berbuat dosa. 可能我们喜欢批评这些人，就是喜欢做错做犯罪的这个人，我们就喜欢批评他。 Tetapi justru kita sering melakukan dosa yang sama. 其实我们也是做了同样的错误。 Bukankah dengan perbuatan kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak berintegritas? 这样不是说来我们是一个不诚信的人呢？ Kita tidak hidup otentik, tidak hidup jujur di hadapan Tuhan, 我们在神的面前不诚实的活着， di hadapan manusia. 在人面前。 Nah, tetapi kalau pemberitaan Injil begitu tergantung dengan integritas kita sebagai umat Tuhan, 但是神的福音就是要我们的这个诚信来去行的话， lalu bagaimana dengan kelanjutan pemberitaan Injil ini? 然后我们 Dengan pelayanan-pelayanan, 然后接下去呢，我们要去行的要怎样去做呢？ apakah bisa dilakukan dengan baik? Padahal kita ini bukan orang yang berintegritas. 是否可以继续做下去呢？如果我们没有这个诚信呢？ Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang dialami oleh kita juga dialami oleh Petrus. 我们看我们现在所面对也是彼得也面对过了。
Petrus juga sadar bahwa dia bukanlah orang yang berintegritas. 彼得也觉悟了，他不是一个诚信的人。 Ya, pernah sekali dia melakukan satu perbuatan yang luar biasa 他也做错了一个很大的错误， Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 他3次了否认了上帝耶稣。 Padahal sebelumnya dia dengan begitu yakin dia akan mati bersama dengan Tuhan Yesus. Saking yakinnya 因 dia. 为起初他是这样的肯定，他会和耶稣在一起的。 Tetapi buktinya beberapa jam 但是 setelah itu 不久过去， dia menyangkal Yesus 3 kali. 他就3次的否认耶稣。 Ternyata Petrus sadar dia tidak memiliki integritas yang selama ini dia kira. 所以彼得他自己知道他没有这个诚信的人。 Mungkin saja Petrus pada waktu itu bertanya kenapa Tuhan memilih dia sebagai rasul. 可能在那个时候，彼得他会想，为什么那个时候耶稣会选择他呢？ Kenapa Tuhan Yesus memilih saya untuk menjadi pemimpin? 为什么主耶稣会差派我成为了一个领袖呢？ Apakah Tuhan salah pilih? Bukankah saya ini orang yang tidak berintegritas? 是否耶稣选错人了呢？ Bahkan setelah Petrus diampuni oleh Tuhan Yesus, dia kembali diberikan kesempatan ya untuk menjadi pemimpin, untuk menggembalakan umat Tuhan. 当耶稣怜悯了彼得的时候，也再给彼得一个机会来去带领了这些基督徒。 Petrus jatuh lagi di dalam kepura-puraan, kemunafikan. 彼得又再跌入了这个虚假， Itu apa yang kita baca hari ini. 就是刚才我们所读的今天的经文。 Dan Petrus mendapat teguran yang keras dari Rasul Paulus. 然后彼得也得到了从使徒保罗的劝告。 Apa yang dilakukan Paulus kepada Petrus menunjukkan bahwa Rasul Paulus memiliki otoritas yang sama dengan Petrus. 保罗对彼得所做的就是他们是有一个同样的一个权利。 Walaupun Petrus lebih dahulu ya 虽然彼得先 menjadi rasul bahkan pemimpin, 成为领袖， tetapi Tuhan memakai Paulus yang baru bertobat itu untuk menegur Petrus. 但是神使用了保罗来提醒、来劝告这个彼得。 Ya mungkin saja Petrus waktu ditegur oleh Paulus mungkin dia sedikit marah. 可能那个时候彼得有一点生气， Ya mungkin dia bertanya dalam hatinya, kok bisa kamu menegur saya di depan umum? Saya ini pemimpin. 可能在他的心里，他有这样的想法：为什么你在众人在众人的面前这样的提醒我？ Ya sebagai manusia mungkin kita berpikir mungkin Petrus tidak bisa menerima. 成为如果当作是我们的话，我们当然不能接受了，在这样的众人的面前来提醒我们。 Siapa kamu Paulus itu? Kamu berani-beraninya mengkritik saya di depan umum. 保罗，你是谁？你这样在众人的面前来提醒我？ Tapi Alkitab tidak menjelaskan secara rinci bagaimana reaksi Petrus kepada Paulus. 但是在圣经没有强调的告诉我们，彼得的在那个时候的心情的心态的对这个保罗的心态是怎样？ Tetapi kita patut menduga bahwa Petrus bisa menerima apa yang dikatakan Paulus kepadanya. 但是我们的结论可以说，彼得他接受了保罗的这个提醒的劝 Bahkan 告。 kalau dikatakan apa yang dikatakan Paulus kepadanya itu seperti mengingatkannya kembali. 也可以用一句话来说，保罗对提醒的对彼得的提醒，就是让彼得可以在反想，就是起初他对上帝的爱是如何的。 Mengingatkannya kembali bahwa dia dulu pernah melakukan satu perbuatan yang
tidak berintegritas, yaitu menyangkal Tuhan Yesus. 让他觉悟了，想起了他之前也擅自的否认耶稣。 Mungkin saja Petrus ditegur seperti ini, dia merasa, dia bertanya lagi kepada dirinya, apakah dia masih layak menjadi seorang rasul, menjadi seorang pemimpin. 然后彼得也可能在那个时候，彼得他也想起来，他是否配来成为一个领袖呢？ Bukankah dengan ini menunjukkan bahwa saya bukan orang yang memiliki integritas, yang memiliki kualitas untuk menjadi seorang pemimpin? 因为他已经觉得了他不是一个诚信的一个基督徒，然后他也不配来带领这些基督徒。 Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Petrus sesungguhnya juga kita alami. 其实彼得所面对的也是跟我们面对的是一样的，就是同样的。 Seringkali kita merasa tidak layak, 时常我们也觉得我们不配， kita merasa kita tidak berintegritas untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pelayan. 我们觉得我们不配，我们没有这个诚信的心来成为领袖，来侍奉神。 Tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. 但是我们要感恩， Kita harus bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, anugerahnya begitu besar. 我们要感恩，因为神的恩典，神的如何的爱我们。 Meskipun Tuhan tahu kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, 虽然上帝已经知道我们有很多的软弱， tetapi pengetahuannya itu tidak menurunkan keyakinannya kepada kita bahwa Dia sanggup memulihkan hidup kita. 但是神知道他能够来恢复了我们的生命。 Dia percaya, Tuhan percaya pada setiap kita bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang berintegritas. 神也相信我们大家可以成为这个诚信的人， Menjadi seorang hamba yang baik. 成为一个好的仆人。 Makanya dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 20 dikatakan, sumbu yang berasap tidak akan kupadamkan, bulu yang terkulai tidak akan kupatahkan. Itu berbicara tentang kita. Matius pasal 12 ayat 20. 马太福音第12章第20节。 这里说，耶上的芦苇它不折断，将产的灯火它不绝灭，它不吹灭，等它使行公理，叫公理得胜。阿们。 Kita itu ibarat seperti sebuah sumbu yang sudah padam, yang sudah tidak bisa menyala. 我们就好像耶桑的芦苇，它不能点燃了， Yang sesungguhnya itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. 就是没有作用了。 Tetapi dikatakan bahwa Tuhan tidak akan memadamkannya. 但是这里说，神他不会把它吹灭， Artinya Tuhan masih mau memakai kita. 意思就是说，神还要使用我们。 Tuhan percaya bahwa kita memiliki potensi untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. 神相信在我们里面有这个潜力来作为领袖， Maka Dia memanggil setiap kita untuk percaya kepadanya. 所以他就呼召我们这些人来相信他。 Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat bahwa kekurangan kelemahan kita itu sebagai suatu alasan untuk Dia menolak kita. 所以上帝不是看到我们的软弱，就是我们就远离了他。 Karena Tuhan tidak mencari seorang hamba yang sempurna, 因为神他不去找这些完全的人， tetapi Tuhan mencari seorang hamba yang mau setia, yang mau taat, 但是神去找这些忠心的这个仆人， yang mau dengar-dengaran, yang mau komitmen di dalam
hidup takut akan Tuhan. 就是在他的生命，在他的心里，他要愿意听、愿意去行的人， Hidup di dalam integritas, itu yang Tuhan cari. 活在诚信里面，这是上帝所要找的人。 Ya, itu yang Tuhan mau dari setiap kita. 这是上帝在我们心里、在我们心里要的这个人， Yang mau dengan rela untuk diproses, 就是愿意要接受这个过程， bukan yang merasa dirinya sudah sempurna. 不是觉得他已经很完全、很完美的人。 Itu yang Tuhan cari. 就是这样的人，就是上帝要找的。 Nah, bagian kita adalah kita harus dengan jujur di hadapan Tuhan untuk selalu datang kepada Tuhan, selalu mengakui segala kesalahan ya, perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 我们的部分就是来到神的面前，我们悔改，就是我们所做的错误，就是来到神的面前，我们跟神悔改。 Kita dengan jujur kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala kelemahan, segala kekurangan kita kepada Tuhan, dan kita berdoa minta Tuhan untuk senantiasa menolong kita. 我们把我们的一切的软弱，我们一切的错误来到神的面前，我们向神祷告。 Justru dari kelemahan-kelemahan itu kita akan melihat bagaimana bahwa kita ini harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. 就是从我们的软弱，我们就是可以觉悟，可以反省，就是我们就是要依靠我们的上帝。 Justru dari kelemahan-kelemahan kita ini nama Tuhan dimuliakan. 就是从我们的软弱，我们的神的名被荣耀。 Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya di dalam kelemahan kita. 神会让他的能力领导了我们，成为了得胜者。 Dan Bapak Ibu, kita tahu bahwa akhir hidup dari Petrus begitu luar biasa. 我们也看到彼得的到最后的生命是如何。 Ya, Petrus akhirnya menunjukkan bahwa dia ada seorang rasul, seorang murid, seorang pemimpin gereja yang berintegritas. 到最后这个彼得他就证明了他是一个使徒，他是一个一个门徒，好的门徒，还有一个好的领袖。 Petrus mempertahankan imannya. 彼得他就是坚固的把他的信心照顾好， Walaupun dia harus disalib dengan terbalik. 虽然他就是被钉在十字架，这是倒反的钉在十字架， Tetapi dia mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. 但是他就是坚固的把他的信心看顾好。 Jadi Bapak Ibu sekalian, 所以亲爱的弟兄姐妹们， melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, 从今天早上的圣经， mari kita sama-sama belajar untuk hidup berintegritas. 我们一起要来一起学习，我们要怎样活着一个诚信的人，诚信的基督徒在神的面前。 Karena dengan kehidupan yang berintegritas maka kita bisa berdampak bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. 因为一个诚信的行为呢，我们就会带来了很大的影响，对我们的教会，对这些还没相信神 Kita 的， akan menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan. 我们会变成一个祝福的管道，让这些还没相信神的人来到教会来相信神。 Mari kita berdoa bersama-sama. 我们一起来祷告。 Bapa yang di surga, 亲爱的天父， Tuhan, sungguh kami bersyukur 我们非常的感恩， kami memiliki Allah seperti Engkau 我们拥有像你这样的神， yang begitu mengenal setiap kami ya Tuhan. 你认识我们， Yang begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. 你的爱何等的伟大， Engkau tidak pernah membuang kami, Engkau tidak pernah menolak kami. 你不曾过丢开过、离开过我们。 Ketika kami mau dengan jujur datang kepada Engkau Tuhan, 当我们诚实的来到你的面前， mengakui kesalahan kami, mengakui kelemahan kami, 我们告诉你我们的软弱、我们的错误的时候， maka Tuhan Engkau pasti akan memulihkan hidup kami. 上帝你是一定会恢复我们的生命的上帝。 Tuhan, biarlah di setiap hidup kami ke depan ini, 上帝啊，希望我们以下的生活， biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas, 直到我们成为了一个诚信的基督徒， orang-orang Kristen yang menjadi berkat,
一个可以给别人祝福的基督徒， Orang-orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan sampai akhir hidup kita. 荣耀你的名的基督徒。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你，上帝。 Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. 以下的时间我们交托在你的手上， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 奉告主耶稣基督的名， kami 我 berdoa. 们祷告， Amin. 阿门。 Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Telah berkata dengan firman Tuhan, amin. Kita percaya. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kami minta kepada Pak Apo untuk memimpin kita dalam doa. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa, saya ingin membawakan satu pujian. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Lagunya ialah Terima Kasih Tuhan. Mari kita sama-sama ya, boleh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Awal lagi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur hatiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur hatiku. Amin. Jemaat saya juga dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri. Begitu juga jemaat saudara-saudari kita yang mengikuti ibadah online di rumah. Marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah, yang kami percaya, yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa. Pertama tentunya kami sebagai hamba-Mu mohon ampun akan segala kesilapan, pelanggaran setiap kami
sehingga kami boleh layak masuk ke hadirat-Mu Bapa. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Dan terima kasih, syukur kami di hadirat-Mu Tuhan, di mana pada hari ini tanggal 28 Desember akhir bulan kami Engkau lawat, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau berikan kami kesehatan hingga kami boleh hadir di tengah-tengah hadapan-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, firman-Mu telah memberikan kami satu kekuatan. Biarlah dalam kehidupan kami tidak berpura-pura, tidak bertopeng. Kami mau jadi umat Kristen yang integritas. Apa yang kami pikirkan, itulah yang kami lakukan sesuai dengan hati dan pikiran dan perilaku kami. Kami tidak mau berpura-pura. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau agungkan nama-Mu. Kami mau membiarkan hati-Mu Bapa. Inilah kerinduan kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucapkan, di mana pagi hari ini kami boleh melihat Bapak Pendeta Habakuk boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, Kau memberikan dia kesehatan hingga dia boleh hadir bersama-sama kami di tempat ini. Kami serahkan seluruh keluarganya ke dalam tangan-Mu Bapak. Berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka. Dan kami berdoa juga untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini, pelayan-pelayan semua, anak tua, majelis, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah kami selalu setia melayani Engkau di dalam apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga semua jemaat yang ada mengikuti ibadah online di rumah pada pagi hari ini. Lawat kami semua Bapak. Terima kasih juga firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Edison dan juga untuk terjemahnya Pak Kun. Pakai mereka Tuhan agar mereka lebih hebat lagi, dan Engkau berkati juga keluarga mereka, usaha mereka. Tidak lupa tentunya semua jemaat yang hadir di tempat ini Bapak, kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Bapak, bila kami selalu setia melayani Engkau. Pulihkan segala ekonomi kami Bapak, kesehatan kami, pergumulan kami serahkan dalam tangan. Dan tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Terima kasih di mana Pulau Batam pada hari ini dalam keadaan aman, negara kami Indonesia di dalam aman Bapak. Kami serahkan Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama wakilnya Ahmad dan seluruh jajarannya Bapak. Biarlah mereka boleh membawa bangsa ini melaksanakan tugas sesuai dengan arahan-Mu. Berikan mereka hikmah dan kebijaksanaan agar mereka bisa memimpin negara ini ke dalam jalan yang aman dan damai. Sertai mereka juga Bapak. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, maupun itu persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur. Kau berkati setiap jemaat yang sudah memberi ataupun belum sempat memberi. Berkati usaha kami, keluarga besar kami, tentunya usaha kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami pada hari ini yang kami ajukan dalam tangan-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Jemaat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, selanjutnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Kami minta kepada petugas untuk ke depan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kita angkat pujian ini sambil kita memberikan persembahan kita.
bahwa ibadah kita tidak berjalan seperti biasa. Untuk minggu depan ada online dan onsite ya. Jadi Bapak Saudara yang rindu untuk datang beribadah di tempat ini boleh datang. Tapi Bapak Saudara yang mungkin ada hal lain yang membuat Bapak Saudara harus beribadah di rumah, silakan saja ya. Jadi kita tetap adakan ibadah secara online dan juga secara offsite di tempat ini. Dan selanjutnya kami juga terima kasih untuk saudara, Bapak Saudara yang sudah memberikan, yang setia memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja kita. Kami mengingatkan untuk selanjutnya tetap memberikan persembahan ya, seperti yang tercantum di depannya, ada nomor rekening dan namanya. Dan kemudian selanjutnya untuk transfernya, bukti transfernya silakan diserahkan kepada atau disampaikan kepada Bapak Akun sebagai bendahara gereja kita. Saya pikir itu saja pengumuman kita hari ini. Oh ya, minggu depan, karena minggu depan adalah ibadah pertama di minggu Maret ya. Jadi saya mengingatkan kepada saudara-saudara untuk mengikuti perjamuan kudus, menyiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus ya. Itu sama artinya dengan makan sehidangan ya. Hari ini bicara tentang makan juga itu ya. Makan sehidangan dengan Tuhan itu namanya ya. Perjamuan kudus itu makan sehidangan dengan Tuhan. Dan kemungkinan Bapak Saudara yang tidak bisa datang atau tidak beribadah bersama di tempat ini, silakan bisa diambil anggur perjamuan dengan roti yang sudah disiapkan oleh gereja kita, sudah di paket-paket seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir apakah ini susah ambilnya atau bersih apa tidak gitu, tapi udah diplastikin. Silakan diambil saja ke gereja. Misalkan mungkin hari ini tersedia apa enggak ya? Kayaknya mungkin kalau di hari terakhir itu mungkin bisa disiapkan ya. Jadi perlu bawa saja gitu ya. Jadi nggak perlu datang lagi ngambil di sepanjang minggu gitu ya. Jadi kalau belum disiapkan, silakan sepanjang minggu ini bisa datang ke gereja ambil kalau mengikuti perjamuan kudus dari rumah. Jadi ini ada kuasanya Bapak Ibu Saudara. Semua yang kita lakukan itu untuk mengingatkan tentang pengorbanan Kristus bagi kita. Itu adalah hal yang paling penting dalam iman Kristen kita. Sesuai saya mengingatkan kita, jemaat Tuhan, untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Ya, demikian pengumuman yang kami sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Engkau. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita mau menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa yang begitu besar, yang begitu luar biasa di dalam setiap hidup kita, serta cinta kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan dan persekutuan Roh Kudus terjadi di dalam setiap hidup kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Haleluya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai.